Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam program Si Cawantin. Pada hari ini kita akan mengupas mengenai isu pernikahan tidak berdaftar serta kesan-kesan akibat daripada perbuatan itu. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai isu ini, kami menjemput Datuk Khairul Rahmat, pengurusi Suka Guam. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah, Izawan. Okey, terlebih dahulu mungkin Datuk boleh cerita sikitlah mengenai latar belakang Suka Guam, matlamat penubuhan Suka Guam, Datuk. Saya pertamanya latar belakang Suka Guam ni terdetik ya apabila sebahagian daripada peguam-peguam berkumpul ya dan kita sentiasa didedahkan dengan pelbagai permasalahan masyarakat. Tetapi ramai di antara orang ramai ya yang rasa tidak mampu untuk mendapatkan khidmat peguam. Mereka rasa peguam ini mahal, mereka rasa susah nak dapat pejabat peguam ni di mana sebagainya. Jadi beberapa rakan-rakan, sahabat-sahabat peguam, kita pun mendapat idea ya untuk menubuhkan Suka Guam. Kita pergi kepada isu yang kita nak bincang pada hari ini. Suka Guam, rasa saya memang ada terima kes macam ni. Jadi berapa banyak Suka Guam terima kes berkaitan dengan nikah tak daftar itu? Memang ya, sejak Harian Metro ya sebagai akhbar yang memaparkan konflik masyarakat ya, sentiasa memaparkan cerita-cerita begini, saya rasa banyak dapat dicungkil kisah pernikahan yang tidak didaftarkan. Ianya boleh ditafsirkan atau diberi gambaran sebagai nikah sindiket. Boleh juga sebagai nikah palsu. Ada juga memberi istilah nikah orkestra. Ianya semuanya adalah menjurus kepada satu perkara, iaitu pernikahan itu tidak didaftarkan. Maknanya semuanya barang mungkin ya, ada tok kadi, ada saksi, ada hantaran, ada majlis perkahwinan, tetapi ianya tidak didaftarkan. Jadi itu persoalan, mengapa seorang suami atau seorang lelaki tidak mendaftarkan perkahwinannya. Daripada segi hukum syaraknya disahkan, Datuk? Ya, benar. Dia beginilah, dari segi hukum syarak, hukum Islam kita, ada 5 perkara sudah sah. Ya, sudah ada suaminya, sudah ada isteri, ya, sudah ada saksi, kemudian ada wali, kemudian ada akad dan nikah. Ada 5 perkara ini, maka sudah sahlah ikatan itu. Maknanya ianya dihalalkan hubungan suami isteri. Namun demikian, polemiknya adalah sama ada pernikahan itu sah di sisi undang-undang negara, kerana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ati'ullah wa ati'ir rasul wa ulil amri minkum. Patuhlah kamu ya, tafsirannya atau terjemahnya, patuhlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Rasul, dan patuhlah kamu kepada pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Jadi pemimpin negara kita telah menetapkan bahawa setiap perkahwinan itu hendaklah didaftarkan. Jadi pendaftaran itu yang sekarang menjadi tanda tanya, mengapa orang lelaki tidak mau mendaftarkan perkahwinan. Datuk mungkin boleh kongsi kes-kes yang Suka Guam terima berkenaan dengan perkahwinan tak berdaftar ni? Ada satu kes itu kami terima di Kuala Lumpur ya, kejadiannya. Semuanya lengkap. Perkahwinan, jemputan, ada imam, ada bilal, ada tok kadi, segalanya, saksi sebagainya. Tapi selepas 4-5 bulan perkahwinan, si isteri mula nak mengadakan kaunseling di pejabat agama, kerana si isteri ini adalah isteri kedua. Jadi dia masa itu dia tersedar bahawa dia perlu mendapatkan sedikit khidmat bimbingan terhadap perkahwinannya kerana dia adalah isteri kedua. Dan di situlah bermulanya episod yang mengejutkan si isteri ini, wanita ini, apabila mendapati sebenarnya perkahwinan antara beliau dan suaminya itu sebenarnya tidak didaftarkan. Beliau telah membawa segala dokumen, surat nikah, sijil nikah, kad perlakuan nikah, tetapi apabila disemak dengan Jabatan Agama Islam, nyata sekali ianya tidak benar ataupun palsu. Maknanya dokumen itu semuanya dipalsukan oleh suami itu. Jadi itu yang mengundang permasalahan, dan sekarang ini apabila seorang isteri hendak memfailkan tuntutan sebagai tuntutan nafkah ataupun tuntutan perceraian,
tuntutan harta sepencarian. Jadi di situ akan ada masalah ya Zawan. Kerana perkahwinan itu pada asasnya tidak didaftarkan. Jadi tidak boleh menuntut apa-apa hak. Itu kesannya tapi dalam kebanyakan kes tu, adakah si isteri ni tertipu jadi mangsa, atau mungkin ada kes yang isteri tu tahu tapi yalah kan mungkin halangan ke apa kan? Nikah yang tidak didaftarkan ini boleh berlaku akibat beberapa faktor. Selain daripada faktor poligami, ianya telah saya sebut sebentar tadi, di mana suami lelaki itu dia mungkin bimbang, rahsianya pecah sebagainya, jadi dia rahsiakan perkahwinan dan digunakan nikah yang dipalsukan itu. Satu lagi, dalam keadaan wanita itu mungkin mengetahui ianya bersifat demikian, apabila wali ataupun ibu bapanya enggan mewalikan beliau, enggan mewalikan pengantin perempuan. Di sini biasanya pengantin lelaki atau seorang lelaki itu dia membawa lari pengantin wanita lebih daripada 2 marhalah. Biasanya ke Siam lah, ke sempadannya yang jauh 2 marhalah. Di situ dinikahkan menggunakan wali hakim. Dalam isu ni tadi Datuk ada cakap risiko yang akan menimpa kepada si isteri. Yang pertama sekali, kalau kita lihat risiko yang pertama apabila suatu perkahwinan itu tidak didaftarkan adalah kepada wanita itu. Kerana dia tidak dapat hak dia sebagai seorang isteri. Tidak dapat menuntut hak dia sebagai isteri. Ini termasuk soal nafkah, soal tuntutan harta sepencarian, soal tuntutan dikatakan sebagai pusaka, harta pusaka, dan yang paling penting sekali adalah tuntutan anak. Kerana hak jagaan anak itu juga ditentukan sama ada perkahwinan itu telah didaftarkan atau tidak. Dalam kebanyakan kes, ianya melibatkan lelaki yang tidak bertanggungjawab menzalimi wanita yang ingin dikahwininya. Kebanyakan saya bersetuju lelaki mengambil mudah soal pernikahan ini dan enggan mendaftarkan kerana mereka mungkin mahu melepaskan tanggungjawab. Mungkin mereka mahu menafikan tanggungjawab selepas perkahwinan. Jadi kebanyakannya saya boleh letakkan kesilapan ini pada bahu seorang lelaki. Walau bagaimanapun, wanita juga bertanggungjawab untuk memeriksa latar belakang suami. Juga wanita itu wajar juga memeriksa siapakah yang akan menikahkan mereka, apakah mereka juru nikah yang bertauliah, adakah didaftarkan mengikut saluran yang sah. Jadi kedua-dua pihak, lelaki dan wanita, ada peranan. Biasanya kalau kes ni dirujuk ke Suka Guam, apa langkah yang Suka Guam lakukanlah untuk membantu mangsa? Ya, oleh kerana kita menerima kes ini hampir saban hari ya, seperti ini. Langkah pertama yang kita buat adalah kita menemu duga pengadu. Kita mahu mengetahui apakah masalah sebenar, mengapakah perkahwinan ini tidak didaftarkan, adakah ianya disebabkan oleh wali yang enggan mewalikan perkahwinan, ataupun disebabkan oleh poligami, atau disebabkan oleh suami itu sengaja mahu melepaskan tanggungjawab lalu sengaja tidak mendaftarkan perkahwinan. Apabila kita sudah mendapatkan latar belakang kes, kita akan menasihatkan wanita berkenaan supaya boleh terus pergi ke pejabat agama, sebaiknya dalam tempoh 6 bulan. Kerana dalam tempoh 6 bulan itu masih lagi dibenarkan dan tidak didenda. Tetapi kalau selepas 6 bulan, ianya akan dikenakan denda sehingga RM1,000. Kami juga boleh menemani. Pihak kami akan menemani mana-mana wanita yang rasa tidak yakin, yang bimbang, yang takut-takut. Kami boleh menyediakan seorang peguam untuk menemani beliau supaya mendaftarkan perkahwinannya dengan pasangan ataupun suami. Kalau yang sebaiknya dengan suami. Tetapi sekiranya suami tidak mahu pergi, saya nasihatkan pergi juga. Boleh juga mendaftar seorang diri. Tak ada masalah. Bawa saja dokumen-dokumen yang berkenaan. Sekiranya mereka
melakukan pernikahan di luar negara, di sempadan, perlu bawa segala dokumen berkenaan. Keperluan-keperluan lain ataupun bukti-bukti sokongan lain seperti gambar, seperti video, ya, video upacara akad nikah, saksi, teman-teman yang mengikuti mereka. Jadi itu semua boleh dikumpulkan dan diberikan kepada pejabat agama.